Assalamualaikum and greetings. My name is Al Hadi Bujang, representing our KIK team, Multiple. Today we will be sharing some information on our project, replacing video cameras with mobile phones using multi-phone live streaming method, or simply Multiplus. We have seen how COVID-19 posed numerous challenges to our normal lives, and we have also seen how the same virus became a catalyst of change and spurred innovations all over the world. Let's start with the introduction. Our team is from the Center for IT Development and Services, CITDS Unimas. We are responsible in planning, managing, and providing ICT services to the university. Our team comprises of 8 members. Generally, all of us have IT background, but in various disciplines. That's why we call ourselves Multiple. In case you wonder how our job was like before COVID, we do PC maintenance, troubleshooting, and provide technical support to users. After COVID, we are still doing the same thing, but we now provide live streaming service to the university as well. And this is the new skill that my team members and I have learned and are still learning. And this is how Multiplus was born. Let me bring you to the background, problem statement, problem aim, measurable targets, and operational definitions of our project. Due to COVID-19, we needed to do business unusual. Prior to 2020, online or hybrid events could perhaps be considered unusual, but these events nowadays are the new normal, and they require different sets of equipment and skills. Back then, and even now, events that require live streaming have certain challenges, such as lack of suitable equipment, software options, high cost of operation, especially for MCP. We face our own challenges in doing live streams for the university's event. Using our experience and anecdotal experiences of our audience, we noted these challenges. Now, these 2 challenges can be managed as our team developed their skills of live streaming. These things are annoying, but they have been minimized. These 4 challenges, however, are intertwined. In fact, after numerous reviews, we discovered that these are all related to one thing: limitations of using video production cameras in live streaming. Here's a video production camera. Let's go point by point of how it is related to the challenges that our team faces. 1. Video production camera relies on a HDMI cable subject to about 15 meters long. Alternatively, you can use wireless HDMI. The maximum distance is about 180 meters. The weight, about 3 kilograms, can be a hindrance, and it requires training for optimal usage and results. And it's costly and has limited camera movements. Based on these findings, we concluded that the cause of several challenges is actually the use of video production camera. In our effort to understand the scope of the challenges, we referred to both internal and external blueprints as guidelines. This is for us to identify where and how we can contribute and to streamline our impacts to both local and global needs. Based on these frameworks, we aim to develop a solution that is both viable and sustainable, that can overcome the limitations of expensive and high-maintenance cameras used in MCP. We line up 4 measurable targets in this project. We give more than one viewing angle, capturing more dynamic event movements, variety of shots for better narrative, and optimizing equipment that we already have. For the Multiplus project, here are our operational definitions. We focus on these 6 terms. Moving on to our needs analysis. We start our project, it is important for the team to understand their own potentials. We conducted a SWOT analysis on our strengths, opportunities that arise, our team aspirations, and the results that we would like to achieve. Through this analysis, we found that we share the same ideals and motivation, and this is a critical success factor. To understand the issue further, we use the Ishikawa method to analyze the costs contributing to the main issue. Based on this, we noted that there are 4 such causes, which are the equipment, manpower, environment, and method. We then discussed each cause and how we can possibly handle this situation. The most impactful change would come from managing the equipment, as this can influence the method, help simplify the demands of the environment, and minimize changes to the manpower. After the analysis, we applied the design thinking method to help us find the most viable solution. Now, I will bring you briefly to our findings in each stage. So,
In the empathize stage, we discovered that single camera production is less interesting to the audience compared to multi-camera production. In the define stage, we discovered that audience engagement and their understanding of the events are crucial. In the ideate stage, we ask ourselves questions that challenge the traditional thinking, such as how do we take multi-angle videos without using multiple video cameras. The prototype stage is when we experimented internally with our proposed solution, that is replacing the video cameras with mobile phones in a mock event. This testing stage is where we started experimenting the solution in a real live streaming event. We tested with one video production camera and one mobile phone for a start. After running the test, we found that the use of mobile phones changed the way of live stream presentations, creating more than one view, captured the event dynamics and options to stream the best camera angle. Following this, we repeated the process. Then, we repeated the design thinking process. For example, for the empathize stage, we found that the audience view from a handheld mobile phone was shaky and blurry, kind of like the Blair Witch Project movie, if you know that one. So based on this, we continue to improve our solutions and the way we implement them, which brings us to this section. We have identified the requirements for a live streaming event, which are the cameras, the software, network, and accessories. Video production camera can still be used to take static shots whilst we run around with the mobile phones for the more dramatic shots. Using the knowledge that we have gathered, we managed to use our solution. That is the Multiplus approach. In various live stream events, to date, we have used Multiplus in 64 events. What you see on screen are a few examples of landmark events that have helped us improve. As one of our team members put it, each live stream helps us improve as we learn and discover new things together as a team. But as the saying goes, seeing is believing. You can watch our progress here by scanning this QR code. Improvement and quality assurance for our project are achieved through constant monitoring and standardization. Through this, we look for improvements in areas that we identified, like connectivity, quality, and communication. Our team continuously monitors possible issues and the best ways to overcome them. We take into account feedbacks from the audience and other teams that work together with us during the events. So what are Multiplus achievements and value creation? We can confidently say that each of these 4 measurable targets has been successfully achieved. We have managed to offer multiple angles in all of our live streams. No more one-angle videos. We have various video angles for the live stream director to publish, and we have cut costs tremendously by optimizing mobile phones and not purchasing new production cameras. This is the cost estimation as we were to use 2 video production cameras for an event. On the other hand, using 2 mobile phones would cost us only 1,118 ringgit. The total savings is about 77%. When we map our value creation to the blueprints that we use as guides, we found that we have contributed to each. For the Unima Strategic ICT Plan, we created and upgraded our team's technical skills. As for the Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy, we contributed by creating a service that assists in the adoption of digital technology in Sarawak. More importantly, we managed to do this by optimizing existing assets with no need to purchase expensive equipment. Finally, our project contributed to sustainable development goals as the innovative approach has helped our team members to gain new skills and taught them to be brave in trying out new ideas. We will ensure that our project is sustainable. As mentioned in our aim, therefore, it is important for us to chart the future of Multiplus. Presently, we focus on these 4 elements: continuous improvement of our knowledge and skills, training of others, applying for the utility innovation application, and commercializing the approach. So that's it from Multiple. If you would like to see behind the scene images and videos, you can scan the QR code on screen. Thank you very much for watching. Assalamualaikum. Thank you.
Ini merupakan kawasan tadahan air semula jadi yang terdapat di UPNM, di mana terdapat 3 kawasan tadahan air di dalam kawasan UPNM, dan ini merupakan kawasan tadahan air yang paling tinggi kadar alirnya. Kawasan tadahan air yang telah dipilih terletak di puncak Bukit Gemilang. Bagi mengelakkan pembaziran air semula jadi yang wujud sejak kem dibuka lagi, pihak UPNM telah mengambil inisiatif untuk menggunakan air semula jadi ini sebagai satu sumber alternatif kepada sumber bekalan air di UPNM. Bermula dengan kawasan tadahan air yang telah diempangkan, satu submersible pump telah dimasukkan ke dalam kolam tadahan, kemudian dialirkan ke dalam tangki prarawatan air. Air dari dalam tangki takungan tadi akan masuk ke dalam tangki prarawatan, di mana di dalam air yang di dalam tangki prarawatan akan melalui satu proses untuk kita keluarkan ferrum. So melalui proses gravitational ion removal, satu oxidation process akan berlaku di bahagian bawah tangki prarawatan. Proses gravitational ion removal yang dilakukan dalam tangki prarawatan ini telah melalui proses profilan harta intelek. Kapasiti pratangki rawatan air boleh menampung sebanyak 600 galon air daripada kolam takungan, dan dari kapasiti flow rate dari kolam takungan sebanyak 3 ke 4 meter cube per hour. Kemudian air itu masuk ke dalam kabin dan akan melalui satu bag filter bagi proses pertama. Sekarang kita masuk ke dalam proses rawatan air di dalam kabin, di mana proses pertama akan melalui satu bag filter di dalam bekas ini. Selepas melalui proses pertama, penapisan melalui bag filter, air akan dialirkan melalui 3 fiber reinforced plastik, di mana setiap fiber reinforced plastik ini mempunyai fungsinya tersendiri. Fiber reinforced plastik yang pertama adalah untuk menapis suspended solid ataupun lebihan tanah yang ada lagi di dalam air. Fiber reinforced plastik yang kedua adalah untuk membuang ferrum and manganese dan juga heavy metals termasuk arsenics. Manakala fiber reinforced plastik yang ketiga iaitu FRP3 adalah untuk menghilangkan bau, rasa dan warna, di mana kita menggunakan high quality of granular activated carbons dengan sijil halal. Selepas melalui FRP nombor 3, air akan dialirkan melalui penapisan ultrafiltration, di mana kita dilengkapi oleh 4 ultrafiltration process. Ultrafiltration proses ini dilengkapi oleh sinaran UV yang berada di bawah paras keempat ultrafiltrations. Kegunaan sinaran UV dalam proses ini adalah untuk membunuh kuman dan bakteria. Selepas melalui proses UV dan ultrafiltration tadi, air akan dialirkan ke dalam tangki simpanan yang boleh menampung sebanyak 1000 galon. So ini adalah tangki air bersih yang akan dialirkan ke bangunan UPNM. Projek ini telah memenangi anugerah di Defence, Security and Sustainability 2022 dan juga telah menghasilkan beberapa penerbitan. Projek ini telah menunjukkan TRL yang tinggi dan kami dalam perancangan untuk membotolkan air bersih yang telah dirawat. Air bersih yang telah dirawat dari heavy cabin duty tadi akan dialirkan ke bangunan Pusat Pendidikan dan Inovasi dan dialirkan ke 2 lokasi, iaitu di tangki rawatan air dan juga di 2 buah water dispenser yang telah diletakkan di tingkat 2 dan tingkat 1 bangunan. Water dispenser ini juga dilengkapi dengan 3 jenis suhu air, iaitu air biasa, air panas, air suhu biasa dan air sejuk.
Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Puan Farhadina binti Jamaluddin dari kumpulan UPN akan membentangkan projek KIK kumpulan kami yang bertajuk mengoptimalkan penggunaan sisa air osmosis berbalik atau RO. Kumpulan UPN adalah singkatan bagi Unit Perubatan Nuklear. Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM adalah salah sebuah pusat pengajian yang terletak di Bertam Kepala Batas seberang Perak Utara Pulau Pinang. Unit Perubatan Nuklear adalah salah satu unit perubatan di IPPT. Di unit ini, kami menggunakan bahan radioaktif untuk mendiagnosis dan merawat pesakit. Di samping itu juga, kami mempunyai kepakaran untuk merawat pesakit kanser tiroid. Kami memulakan aktiviti KIK dengan menubuhkan kumpulan pada 22 April 2022. Ahli kami terdiri daripada Encik Hisham bin Abdul Razak sebagai fasilitator, Encik Khairul Nizam sebagai ketua kumpulan, Encik Muhammad Syartawi Omar dan saya Farhadina binti Jamaluddin. Daripada sumbang saran di kalangan ahli dan kaki tangan, 8 masalah telah dapat kami kenal pasti. Melalui rajah affinity, analisis metrik data dan definisi 5W1H, kami sebulat suara untuk memilih masalah pembaziran penggunaan sisa air RO sebagai pilihan utama. Air RO adalah air yang sangat bersih, hampir tiada bahan asing di dalam air tersebut. Lapisan RO mempunyai membran yang akan menyekat molekul besar daripada melepasi saringan. Air yang gagal melepasi membran akan dibuang keluar melalui tiub khas ke sinki. Segalanya bermula sewaktu kami sedang menjalankan penyelidikan dan memerlukan air yang bersih. Kami mengambil keputusan untuk mengambil air dari mesin RO yang terletak di unit kami. Sewaktu mengambil air, kami terlihat ada sambungan tiub dari mesin RO ke sinki. Setahu kami, itu adalah air buangan RO disebabkan mekanisme mesin tersebut. Amat mengejutkan kerana air yang keluar adalah lebih dari 3 kali ganda daripada air yang kami perolehi dari mesin RO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syartawi bin Omar, ahli kumpulan UPN USM. Kami menggunakan kaedah brainstorming dan brainwriting dalam menganalisa penambahbaikan projek. Projek ini memerlukan kos yang minima, mudah dan boleh dilaksanakan serta didapati dengan harga yang berpatutan. Dari analisa kami, purata setiap liter akan membazirkan 3.36 liter air terbuang. Melalui rajah hubung kait, ada 6 faktor penyumbang masalah pembaziran air. Kaedah 5W1H mendapati 75% air terbuang semasa mesin RO digunakan di bilik selepas suntikan bahan radioaktif sejurus selepas pesakit dikuarantin dalam bilik khas. Kami menganalisa lagi masalah dengan membuat ujian kualiti air buangan secara dalaman untuk memastikan air takungan boleh digunakan untuk pelbagai fungsi seperti membersihkan lantai dan tandas oleh kaki tangan. Ujian kualiti air menunjukkan keputusan yang baik dan selamat. Air sisa RO berada pada kedudukan yang baik mengikut standard kualiti air Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar. Kami juga membandingkan harga air minuman di pasaran kerana kami mendapati air sisa RO mempunyai tahap TDS dan isi yang lebih rendah dari air mineral yang dijual di pasaran. Kami juga menganalisa jumlah pembaziran air untuk seunit mesin RO yang digunakan di tempat kami serta keseluruhan unit RO di IPPT. Justru itu, kami membuat penambahbaikan dari pembaziran dengan meletakkan tong untuk menakung sisa air RO. Walau bagaimanapun, didapati air melimpah dan kaki tangan terlibat mengadu kesukaran mengambil air kerana kaedah cedokan akan mengakibatkan air terpecik dan membasahi lantai. Justru itu, kami mengambil keputusan menggunakan tong air dan membuat pembetulan dengan memasang float valve shut off untuk mengelakkan limpahan air dan menukar tong kepada tangki yang lebih bersih, selamat dan berkualiti. Kos keseluruhan adalah berpatutan, hanya RM68 dan peralatan boleh didapati dengan mudah serta senang dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Khairul Nizam bin Jaafar, Ketua Kumpulan UPN. Selepas kami membina sistem takungan, kami membuat tindakan pengawasan serta melakukan ujian kualiti. Air sisa RO dari bulan Jun hingga Ogos 2022. Antara tindakan yang kami lakukan adalah memastikan air bersih dan selamat dengan melakukan ujian TDS dan isi. Standard dan benchmark kualiti air
RO kami ditetapkan mengikut Jurnal Merit dan Annual Environment. Kami meneruskan penyelidikan kami agar sisa air RO ini selamat dan boleh digunakan dalam semua keadaan. Untuk pengiktirafan dan sokongan, kami berusaha mengkaji dengan lebih mendalam dengan berusaha mendapat kerjasama dari REDAC USM. Pihak Pusat Kajian Kelestarian Global USM juga memberi kerjasama yang amat baik dalam projek yang kami jalankan. Jabatan Pembentangan Nuklear Hospital Pulau Pinang juga memberi sokongan kepada projek kami. Kami juga berusaha membentangkan hasil projek kami kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Perlu diingat, sisa air RO ini sebenarnya telah melalui 2 kali tapisan dalam mesin RO. Semua ujian dalaman kami mendapati kualiti sisa air RO telah mengikut tahap yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun kami sarankan pengguna air RO agar memasak terlebih dahulu sisa air RO sekiranya ingin diminum. Di IPPT, kami mempunyai 21 unit mesin RO. Kami dapat menjimatkan sebanyak 504 liter air sehari. Sekiranya di Pulau Pinang terdapat 200 pengguna RO, maka pembaziran boleh mencecah 180,000 liter air sebulan atau 2.16 juta liter setahun. Kalau kita mengira kepada 13 negeri di Malaysia, maka negara akan membazirkan 28,80,000 liter air setahun. Bayangkan betapa banyak pembaziran air. Perkara ini perlu diberi perhatian dan nasihat. Sekiranya negara dilanda bencana keputusan bekalan air, maka banyak perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Jika kita tidak menggunakan kembali sisa air RO, kita akan membazirkan 3 kali ganda jumlah simpanan air dan kapasiti air selama 3 bulan akan berkurang kepada hanya 1 bulan. Bayangkan sekiranya tangki simpanan air habis di pusat-pusat perubatan dan kesihatan. Ia akan memberi risiko kepada perkhidmatan kesihatan tersebut. Bekalan air tawar di dunia ini hanya ada 3% dari jumlah air dunia keseluruhan. Manusia hanya boleh menggunakan 0.5% sahaja air tawar sebagai air minuman dan ia termasuklah air yang telah dicemari oleh sisa-sisa toksik. Keputusan bekalan air juga tidak disebabkan kemarau semata-mata, tapi banyak faktor yang menyumbang kepada terputusnya bekalan air. Contohnya banjir, kerosakan pam dan paip, terputus bekalan elektrik, pencemaran air tadahan dan lain-lain. Dalam pembentangan dan perbincangan yang kami jalankan, perkara ini telah membuka mata banyak pihak termasuk masyarakat awam. Justru itu kami berharap perkara ini diberi perhatian yang sangat serius. Projek kami sekiranya dilaksanakan, insya-Allah ia memberi impak yang sangat besar kepada organisasi kami, negeri, negara dan dunia secara umumnya. Justru itu, projek ini telah memberi inspirasi kepada kami tentang betapa pentingnya air dan pemeliharaan alam sekitar. Semoga projek kami ini juga memberi inspirasi dan perangsang kepada semua pihak. Kita menabung, jangan lupa kita perlu menakung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan PH Varian akan mempersembahkan projek kami yang diberi tajuk tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan. Di layar dipaparkan latar belakang lokasi, carta organisasi, visi, misi dan moto UTM. Kami, kumpulan PH Varian telah ditubuhkan pada 30 Disember 2020 yang terdiri daripada 7 orang ahli termasuk seorang fasilitator. Surat pelantikan adalah seperti di layar. Kumpulan kami telah mengadakan 26 kali mesyuarat dengan kehadiran ahli sebanyak 95% dan perbincangan melalui pelbagai medium komunikasi seperti di layar. Penilaian carta radar bagi ahli kumpulan sebelum projek dilaksanakan seperti di paparan. Pelaksanaan projek adalah berpandukan kitaran PDCA bermula Januari 2021 sehingga Februari 2022. Pemilihan masalah. Masalah telah dikenal pasti melalui kaedah brainstorming dan analisa metrik dengan 2 pemboleh ubah iaitu kepentingan kepada jabatan dan mengikut kemampuan ahli. Daripada 10 masalah utama yang dikenal pasti dan hasil daripada data analisa tadi, berikut adalah 3 senarai pendek masalah yang dianalisa.
analisa bermula Januari hingga Mei 2021. 1. Suhu pendingin hawa yang tidak menentu 17% aduan. 2. Kesukaran mencari bahan dirak 8% aduan. Dan tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan iaitu sebanyak 91 saat per bahan. Kumpulan kami telah menggunakan data analisis metrik bentuk L bagi memilih masalah utama. Dengan itu, masalah utama yang telah dipilih adalah tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan. Rasional pemilihan projek kami adalah seperti di layar. Di layar adalah tema dan objektif projek kami, definisi dan latar belakang masalah. Dipaparkan terminologi projek. Penjelasan projek adalah melalui teknik 5W dan 1H. Di layar dipaparkan waktu pejabat PLH, jadual pengumpulan bahan sumbangan bagi tahun 2021, maklumat dan ciri-ciri kotak sumbangan bahan sedia ada yang berjumlah 10 unit dan proses pemilihan bahan sumbangan oleh ahli JPBS. Dipaparkan 3 lokasi yang menunjukkan jumlah lambakan yang paling tinggi. Purata masa yang diambil bagi semakan bahan adalah 91 saat per bahan. Kos bagi 1 unit kotak sumbangan bahan adalah RM1,385 dan jumlah keseluruhan kos adalah RM14,681 termasuk kos pemasangan. Dipaparkan penangguhan kerja hakiki akibat mengambil masa yang lama dalam proses pemilihan bahan. Sasaran penurunan masalah, mengurangkan tempoh masa pemilihan bahan daripada 91 saat kepada 30 saat bagi sebuah bahan. Analisa masalah berdasarkan teknik YY analisis, kami dapati 12 punca akhir dikenal pasti seperti di gambar raja Ishikawa 1. Teknik verifikasi dan validasi telah digunakan bagi mengenal pasti punca masalah paling mungkin. Cadangan penyelesaian masalah. Kaedah pro dan kontra telah digunakan dalam mengenal pasti cadangan penyelesaian seperti berikut. Bagi punca material mahal, cadangan menghasilkan kotak sumbangan bahan yang baru menggunakan material yang lebih murah dan berkualiti. Keputusan Diterima. punca tidak beroda. Cadangan memasang roda pada kotak sumbangan bahan. Keputusan Diterima. punca tiada maklumat kategori bahan. Cadangan menyediakan maklumat kategori bahan berserta dengan penerangan pada kotak sumbangan bahan yang baharu. Keputusan Diterima. punca hanya mempunyai satu ruang. Cadangan menyediakan lebih dari satu ruang untuk memasukkan bahan mengikut kategori. Keputusan Diterima. punca kunci tidak berkualiti. Cadangan memasang kunci berkualiti. Keputusan Diterima. punca tiada langkah pengasingan bahan. Cadangan penambahan langkah pengasingan bahan dalam carta ahli proses kerja pemilihan bahan sumbangan di SKUHP. Keputusan Diterima. punca tidak peka keperluan pemantauan. Cadangan pemantauan diadakan 2 kali sebulan di semua lokasi. Keputusan Ditolak. punca tiada aktiviti promosi berterusan. Cadangan menggunakan semua medium promosi PLH. Keputusan Diterima. di layar dipaparkan surat permohonan dan kelulusan cadangan penyelesaian. Pelaksanaan projek, kami menggunakan teknik 5W dan 1H dalam pelan tindakan bagi menjawab persoalan what, where, when, who and how. Berikut adalah jawapan kepada persoalan tersebut. Cadangan penyelesaian 1 iaitu kami membuat penambahan langkah pengasingan bahan dalam carta ahli proses kerja pemilihan bahan sumbangan di SKUHP bagi menjimatkan masa dan tenaga ahli JPBS bermula 1 Julai 2021. Seterusnya, cadangan penyelesaian 2 iaitu dengan menggunakan semua medium promosi agar maklumat dapat disebar dengan lebih meluas bermula 1 Julai 2021. Berikut adalah aktiviti promosi yang dilakukan. Akhir sekali, cadangan penyelesaian 3 iaitu menyediakan kotak sumbangan bahan baharu yang mempunyai ciri-ciri seperti dinyatakan dalam cadangan penyelesaian. Lokasi kotak ditempatkan di luar UTM bermula 1 Julai 2022. Di layar adalah prototipe berbentuk 1 dan keputusan uji cuba adalah terlalu banyak ruang lut sinar, tiada ruang meletakkan maklumat bahan, tiada roda. Uji cuba Tidak berjaya. di layar adalah prototipe berbentuk 2 dan keputusan uji cuba adalah kotak terlalu besar dan lebar. 3 ruang memasukkan bahan membuatkan kotak menjadi lebar dan tidak boleh dikecilkan kerana mengambil kira saiz bahan yang pelbagai. Uji cuba Tidak berjaya. di layar adalah prototipe berbentuk 3. Keputusan uji cuba adalah bahan senang diasingkan, maklumat kategori bahan dapat dipaparkan, mengurangkan impak bahan yang jatuh. Kotak adalah selamat dan kukuh serta sensor penghargaan berfungsi dengan baik. Uji cuba Berjaya. proses pembangunan dan penilaian produk adalah seperti di layar. Dengan ini, memperkenalkan BD Box.
Bahagian hadapan BD Box dilengkapi dengan maklumat bahan yang diperlukan, ukuran ruang yang sesuai untuk pelbagai bahan, dilengkapi dengan 4 roda yang boleh dikunci. Manakala bahagian belakang BD Box dilengkapi dengan sensor, auto closing door, bantal polister, pemegang dan kunci keselamatan. Dipaparkan surat permohonan penempatan di lokasi yang terpilih, iaitu Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka Berhad, Galeri Bookstore dan Kedai Buku Popular. Dipaparkan hasil soal selidik kepada pengguna BD Box di staf SKUHP dan ahli JPPS. Keunikan dan kelebihan BD Box adalah seperti di layar. Dipaparkan adalah surat pengesahan inovasi produk BD Box oleh panel bertauliah serta pengesahan minit mesyuarat pengurusan PLH bilangan 10/2021. Semakan projek. Kami membuat perbandingan sebelum dan selepas bagi setiap perkara berikut. Pemilihan bahan sumbangan di setiap lokasi terpilih, tempoh masa pemilihan bahan serta sasaran projek. Pemantauan dan penyeragaman. Jadual pemantauan dan penyeragaman sebelum dan selepas projek kumpulan kami adalah seperti di layar. Di layar adalah perbandingan purata masa sebelum, selepas dan pemantauan projek. Berikut merupakan surat kelulusan dan gambar aktiviti penyeragaman projek. Di paparan adalah perbandingan carta ahli lama dan baharu bagi projek kerja yang telah didokumenkan. Paparan berikut menunjukkan surat sokongan penempatan dan kelulusan bajet untuk 10 unit BD Box disertakan. Jadual penempatan BD Box di dalam dan di luar UTM dari Ogos hingga Disember 2021. Penambahbaikan bagi aktiviti program sumbangan bahan adalah dengan menggiatkan promosi seperti di layar. Berikut dipaparkan perkongsian projek BD Box kepada wakil USIM dan kumpulan MySeal. Penciptaan nilai. Hasil daripada projek ini berikut merupakan faedah ketara yang diperolehi iaitu masa pemilihan bahan dapat dijimatkan sebanyak 61 saat, tiada lagi lengkukan bahan di ruang kerja BPSM, terdapat penurunan jumlah bahan yang tidak dipilih. Selain itu, dapat menjimatkan kos dan tiada lagi penangguhan tugas. Di paparan adalah implikasi BD Box kepada jabatan, pengguna dan staf PLH. Penciptaan nilai seterusnya adalah membantu menyokong SDG Goal 9, SSG Goal 7 UTM dan Polisi OSHA UTM. Dipaparkan penilaian carta rada ahli kumpulan selepas projek dijalankan. Akhir sekali, sepanjang projek KIK dijalankan, ahli kumpulan telah memperolehi nilai-nilai berikut: pembelajaran, peningkatan pengetahuan dan penyelesaian masalah kumpulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Akal akan membentangkan projek kumpulan kami. Dipaparkan di layar adalah falsafah, misi, visi, moto dan objektif UiTM. Seterusnya adalah carta organisasi pengurusan tertinggi UiTM. UiTM Cabang Perlis ditubuhkan pada tahun 1974. Paparan menunjukkan lokasi UiTM Cabang Perlis. Seterusnya dipaparkan carta organisasi pengurusan UiTM Cabang Perlis. Unit ladang adalah unit di bawah bahagian hal ehwal akademik. Fungsi unit ladang adalah seperti yang dipaparkan. Pengenalan kumpulan akad. Kumpulan akad ditubuhkan pada 4 Januari 2014. Ini merupakan projek ke-6 kumpulan kami. Carta organisasi kumpulan adalah seperti layar. Berikut adalah logo kumpulan akal. Capaian kumpulan sejak tahun 2014 hingga 2019 adalah seperti yang dipaparkan. Data penilaian ahli sebelum projek adalah seperti di layar. Kami menggunakan model kitaran PDCA sebagai panduan projek. Carta pembatuan telah dirangka sebagai panduan kumpulan dalam melaksanakan projek. Jadual kehadiran mesyuarat menunjukkan kumpulan akal telah mengadakan 5 kali mesyuarat dengan kehadiran ahli sebanyak 97%. Di layar adalah surat sokongan permohonan yang telah diluluskan oleh rektor untuk menjalankan projek. Pemilihan projek dan definisi masalah. Tema projek adalah kemudahan, penjimatan, teknologi, produktiviti dan keselamatan. Kaedah brainstorming digunakan sebagai model pemilihan projek kumpulan. Kesalahan pemilihan buah kelapa matak muda ketika proses penilaian telah mendapat skor tertinggi. Dengan itu kumpulan akal sebulat suara memilih kesalahan pemilihan buah kelapa matak muda ketika proses penilaian sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Dan tajuk projek kumpulan kami adalah meningkatkan kecekapan dalam pemilihan buah kelapa matak muda. Signifikan projek adalah seperti yang dipaparkan di layar. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah 5W1H dalam mendefinisikan masalah projek. What? Kesalahan pemilihan buah kelapa matak muda ketika proses penilaian. When? Ketika proses penilaian buah kelapa muda. Where? Di ladang kelapa UiTM Perlis. Why? Apabila buah yang dituai terlalu muda dan belum mempunyai isi atau buah yang terlalu tua yang isinya keras. Who? Melibatkan pekerja ladang dan peraih. How?
apabila pekerja ladang dan peraih tidak mempunyai kemahiran dan kaedah khusus dalam menentukan tahap kematangan kelapa muda. Di paparan menunjukkan latar belakang, voice of business dan voice of customer project. Keadaan semasa masalah adalah UiTM Changi Perlis mempunyai 1,000 pokok tanaman kelapa matang yang hasilnya difokuskan kepada penjualan kelapa muda dengan jumlah anggaran pendapatan RM20,000 setahun. Malangnya 30% daripada hasil tuaian buah kelapa muda adalah kelapa muda yang tidak menepati piawai buah berkualiti. Hanya 70% buah kelapa muda yang elok dapat dijual. Prestasi proses masa dari data yang dikutip pada tahun 2019 untuk 10,000 biji buah kelapa muda adalah seperti di layar. Dengan menggunakan kaedah lama, 30% buah yang dituai tidak matang dan tidak dapat dijual. Kerugian dianggarkan sebanyak RM3,600. Dengan kaedah yang dilaksanakan, kumpulan mensasarkan peningkatan 90%, kurangkan kesalahan pemilihan kelapa muda yang dipetik, yang menunjukkan anggaran 35% buah yang dipetik tidak matang. Kumpulan telah mengkategorikan jangkaan hasil projek kepada organisasi, pelanggan, pemegang taruh dan komuniti. Jangkaan impak projek adalah seperti di layar. Hubung kait projek dengan jabatan adalah seperti dipaparkan. Di layar adalah surat kelulusan untuk menjalankan projek. Analisa peluang penambahbaikan. Kaedah pemilihan kepada kelapa muda ini adalah pekerja atau peraih perlu mengait sebiji buah kelapa terlebih dahulu dan menentukan tahap kematangan buah. Setelah mendapat buah yang matang, proses penuaian akan dilakukan dengan mengait buah pada tandan tersebut. Carta alih menunjukkan 230 saat masa yang diperlukan untuk melengkapkan proses tuaian. Penyataan projek adalah seperti di layar. Kutipan data sebelum projek menunjukkan 30 biji kelapa muda yang dituai, 18 biji tidak matang. Gambar rajah Pareto menunjukkan kumpulan mensasarkan pengurangan 90% kesalahan memetik buah tidak matang, iaitu 18 biji kepada 2 biji sahaja. Berikut adalah gambar rajah Ishikawa 1. Verifikasi pekerja ditolak. Punca pokok diterima. Punca masalah buah diterima. Punca masalah tradisional diterima. Punca masalah topografi ditolak. Bagi masalah cuaca pula diterima. Seterusnya gambar rajah Ishikawa 2 menunjukkan punca-punca yang paling mungkin menyumbangkan kepada pemilihan masalah dan tajuk projek kami, iaitu pokok, buah, cuaca dan kaedah tradisional. Cadangan kreatif dan inovatif serta pelaksanaannya. Rajah pokok cadangan penyelesaian adalah seperti di layar. Bagi faktor pokok, perlu mencipta alat yang panjang bagi mengesan tahap kematangan buah. Faktor rupa buah yang sukar dinilai, perlu mencipta galah yang dilengkapi dengan alat yang dapat menilai kematangan buah dengan lebih tepat. Bagi faktor isi buah yang tidak dapat dilihat, perlu mencipta alat yang dapat mengukur kelembapan sabut buah. Buah kelapa muda yang isinya lembut, sabutnya lebih lembap dari kelapa tua. Bagi faktor kaedah tradisional yang digunakan, pekerja atau peraih boleh diberi latihan pendedahan dengan kaedah baru. Dan bagi faktor cuaca, perlu mencipta alat yang dapat mengatasi pengaruh cahaya dalam pemilihan kelapa muda matang. Rumusan cadangan penyelesaian adalah mencipta alat yang dapat menilai kematangan buah kelapa matang yang mempunyai ciri-ciri berikut. Ketinggian boleh mencecah 15 kaki dan berdilaras serta boleh menilai tahap kelembapan buah. Ciri-ciri peralatan yang hendak dicipta adalah alat mempunyai lengan panjang untuk capai kedudukan buah tinggi. Alat mesti dapat mengenal pasti kematangan buah melalui sabut kelapa. Alat mesti mempunyai sensor untuk mendapatkan kelembapan sabut kelapa dan bacaan kelembapan buah boleh dibaca dari bawah. Pelan perancangan cadangan penyelesaian adalah seperti layar. Penetapan bacaan peralatan adalah menunjukkan type 4 kerana bersesuaian dengan jenis bahan yang diuji. Uji cuba 1 adalah mencari kelapa matang muda dengan menetapkan peratusan keberangkalian kelembapan dalam dalaman di antara 57 hingga 60%. Ujian ini hanya berjaya mengurangkan kadar kesalahan pemilihan sebanyak 16.7% sahaja. Kumpulan perlu mencari buah yang dengan peratus kelembapan yang lebih tinggi. Di paparan adalah gambar rajah Pareto dan gambar rajah Pareto perbandingan sebelum dan selepas uji cuba 1. Uji cuba 2, kelembapan dalaman yang lebih tinggi iaitu di antara 61% hingga 63%. Uji lari ini hanya berjaya mengurangkan kadar kesalahan pemilihan sebanyak 50% sahaja. Kumpulan perlu mencari buah dengan peratusan kelembapan yang lebih tinggi. Di paparan adalah gambar rajah Pareto dan gambar rajah Pareto perbandingan sebelum dan selepas uji lari cuba 2. Uji cuba 3 adalah mencari peratusan keberangkalian kelembapan yang lebih tinggi sekitar 64 hingga 65%. Uji cuba ketiga ini mendapati mengurangkan kadar kesalahan pemilihan buah sebanyak 97.2%. Ia melebihi sasaran yang ditetapkan kumpulan sebanyak 90%.
Berdasarkan pencapaian ini, kami menjustifikasikan uji layar ini sebagai berjaya. Di paparan adalah gambar rajah Pareto dan gambar rajah Pareto perbandingan sebelum dan selepas uji cuba 3. Tindakan penambahbaikan alat setelah uji lari ketiga berjaya adalah seperti di layar. Hasil pembincangan kumpulan alat ini kami namakan Coconut Evolution Measuring Tool (CMT). Di layar adalah spesifikasi CMT. Berikut marilah kita saksikan video penggunaan alat CMT. Untuk kita mengukur sukatan kematangan buah kelapa, di sini saya tunjukkan dia punya meter bacaan dia. Okey, kita akan menggunakan di sini untuk buah kelapa kita menggunakan Tech 4. Kita dapat bacaannya, kita tekan on. Okey, bacaan dia 65. 65 ni ialah kelapa sesuai untuk kita buat sesuai untuk dimakan lah. Buah ni, buah kelapa muda sesuai untuk dituai dan dijadikan air buah kelapa. Selepas kita membuat proses ni, kita akan membuat penandaan lah, supaya mudah apabila pekerja untuk menuai buah kelapa muda. Okey. Terbaik. Carta ahli menunjukkan proses tuaian dapat dilengkapkan dalam tempoh 130 saat. Kelulusan penggunaan alat di ladang UiTM Perlis adalah seperti layar. Keunikan, impak dan nilai komersial CMT adalah seperti dipaparkan. Cabaran semasa projek adalah seperti di layar. Penyeragaman dan pemantauan. Bukti perakuan inovasi oleh pihak bertauliah dan kelulusan penggunaan inovasi di ladang kelapa UiTM Perlis adalah seperti di layar. Di layar adalah prosedur penilaian CMT yang telah berjaya memendekkan proses kerja. Penilaian CMT adalah seperti di layar. Penerangan dan perkongsian ilmu telah dibuat secara webinar kepada pelajar, staf dan peraih. Pihak pengurusan telah mengiktiraf penggunaan CEMT di ladang kelapa UiTM Perlis. Timbalan Bendahari telah mengesahkan dengan menggunakan CEMT telah dapat meningkatkan pendapatan hasil jualan kelapa matak muda. Berikut adalah surat kelulusan penyeragaman alat. Di layar dipaparkan data pemantauan berterusan projek. Untuk tujuan pengembangan projek, kumpulan telah memohon copyright untuk CEMT dari Bitkom. Keberhasilan projek. Sasaran projek telah tercapai, iaitu sasaran awal adalah 90% mengurangkan kesalahan pemilihan buah, tetapi kumpulan telah mencapai 97.2%. Pencapaian hasil projek adalah seperti di layar. Kos pembuatan CEMT adalah RM125.60. Dengan menggunakan CEMT, masa penuaian buah kelapa matak muda dapat dijimatkan 100 saat. Dengan penjimatan masa penuaian, organisasi dapat menjimatkan kos operasi sebanyak RM1,215 setahun untuk seorang pekerja. Hasil juga dapat ditingkatkan sebanyak RM3,264 setahun jika dapat menuai 10,000 biji kelapa matak muda setahun. Penjanaan pendapatan hasil dari kelapa matak muda adalah RM4,353. Outcome projek adalah seperti di layar. Impak projek kepada organisasi, kepada pekerja, kepada komuniti dan kepada organisasi serta jabatan luar adalah seperti di layar. Pencapaian impak projek adalah dengan menggunakan CEMT, buah yang dituai mempunyai isi yang lembut dan tebal. Nilai tambah inovasi dan speed of projek adalah seperti di layar. Data penilaian ahli sebelum dan selepas projek adalah seperti di layar. Di layar memaparkan catarada penilaian ahli sebelum dan selepas projek. Faedah tidak ketara adalah seperti di layar. Sekian pembincangan dari kumpulan kami. Terima kasih.